Saya macam tu je lah. Yalah, okeylah. Tak apalah saya pun memandangkan awak pun dah menjemput saya dalam ruangan live ini, dalam ruangan media sosial awak. Terima kasih kita ucapkan kepada Aceh. Berikan tepukan kepada Aceh. Apa hal kau? Okay, seriously lah. Ni lah Aceh, kita nak berbual pasal isu yang berlaku. Sebenarnya aku tak ada satu isu yang besar pun. Kalau kau tengok dekat posting aku pun, aku dah padam. Kan? Tapi aku tengok dekat posting beliau masih lagi belum padam. So bermaksudnya hari ini jelas dan nyata aku tak ada sebarang isu untuk kita keruhkan lagi. Bermula apa yang aku komen dekat IG Han Isaac tentang satu video. Tentang satu video di mana dalam video tersebut menceritakan macam mana Presiden di Indonesia nak mencari menteri. Dengan bertanyakan soalan 2 kali 2 berapa? Ada yang jawab 4. So Presiden kata tak boleh ke jawab 5? So dia kata tak boleh. So tak dapat. So yang kedua masuk, 2 kali 2 berapa? Hukum matematiknya 4. Kalau hukum politik lain, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa diatur. So dia pun tak dapat. So yang ketiga pun masuk. Yang ketiga kata 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 tergantung pada bapa. Bapa nak berapa? So jelas dan nyata video tersebut adalah video sindiran kepada pembentukan kabinet Malaysia. Ini aku bercakap bukan atas dasar parti, bukan dasar UMNO ataupun apa. Ini adalah individu. Aku sebagai rakyat Malaysia. Bila aku tengok video tersebut, aku rasa macam ini adalah satu video sindiran. Di mana Datuk Hans kata itu dia tak tujukan kepada siapa-siapa. Dia tujukan kepada kualiti pemimpin yang dicari. Pada aku memang betul itu videonya, tapi itu video lama. Dan apabila dia kata video tu, kita semua faham, kita semua hormat tokoh yang bercakap tu. Allahyarham Datuk Dr. Siddiq, iaitu bekas Presiden ABIM. So kita faham dan aku tak ada isu pasal peribadi penceramah tersebut. Dan dia kata dia baru tertengok video tersebut. Janganlah buat satu lawak jenaka antarabangsa. Kerana dalam setahun kita ada 365 hari. So kenapa hari tu dia post video tu? Selepas pengumuman pembentukan kabinet. Jelas dan nyata dia nak menyindir kepada kerajaan yang baru dibina. So kalaulah katakanlah ada pemimpin yang ditangkap dituduh meliwat. Keesokan harinya aku post video pasal kunyit. Engkau rasa apa, Ucik? Dia macam ni, Rol. Yelah, aku pun tak tahu pasal politik sangat. Cuma aku just satu soalan bagi dekat engkau tadi. Apa yang berlaku? Macam tu je lah. Sebagai seorang kawan, kita just... Ya, tak. Aku tanya, kalaulah... Yang itu, bab soalan kau yang tadi tu, kalau aku diletakkan sebagai, katalah aku letakkan sebagai pemimpin yang dituduh macam tu, aku akan berangin lah kan. Berangin terasa lah. Itu sebab memang kau sindir aku. Tapi kalau letakkan pada rakyat, mungkin rakyat ada yang nak tahu, nak tengok adakah pemimpin kita ni kuat ataupun tidak, koyak ataupun tidak, ataupun dia faham tak apa itu sindiran. Maksudnya macam tu lah. Betul. Sebab tu aku cakap, aku letakkan diri aku ni sebagai rakyat. Jikalah hari ini, Cik, kalau kita nak mengkritik ataupun nak menyindir kepimpinan hari ini yang rasanya tak bagus, tak apa, sampai bila, Cik? Aku nak tanya satu soalan, sampai bila negara kita nak macam gitu? Naik pemimpin ni kita sindir, nak jatuhkan. Lepas tu naik lagi sekali, tak puas hati kita jatuhkan. Akhirnya rakyat yang sengsara, Cik. Bukannya aku ni bercerita pasal parti, tetapi aku bercerita pasal kemasalahan rakyat hari ni.
Yang mana rakyat hari ini sangat susah. Ada yang menganggur, ada yang dah angkat bendera putih, ada yang depresi, tuntutan fasa hari ini yang makin tinggi. Lepas tu vaksin yang kita nak vaksin yang agak cepat, tetapi ada beberapa perkara yang menyebabkan dia lambat. So pada aku, kita tidak patut dalam keadaan hari ini sindir menyindir. Kenapa kita nak sindirkan kerajaan hari ini? Kalaulah kita katakanlah Ismail Sabri ni kerajaan yang tak bagus. Kita kan ada masa 100 hari. Dalam 100 hari itu, kalaulah kerajaan tu tak betul, kita hujah sambil bagi solusi. Bukannya kita nak terus hukum. Kita cakap ini tak betul, ini tak betul. Sampai bila? Sampai bila rakyat kita nak menderita? Sebab aku ni bercakap bukan atas dasar parti atau bukan dasar politik ataupun apa. Ya, dan kau kena ingat, rakyat tengah menderita, cik. Berapa ramai hari ni aku jumpa dengan yang dah bekerja kilang dulu hari ni bawa rider COD. Berapa ramai yang hari ni yang tak bekerja. Ada yang depresi sampai bunuh diri. Berapa ramai hari ni, cik? Kalau asyik kita nak berbicara tentang pemimpin tu salah, pemimpin ni salah. Yelah, macam dari sudut aku sebagai rakyat ataupun yelah, kita cakap lah sebab aku kena cakap diri aku sebagai rakyat. Sebab kalau kita cakap kita ni speciality, nanti orang bising pula kan. Sebagai rakyat, aku perlukan yelah, keadaan negara ni okey, berjalan dengan baik. Sebab masing-masing nak jalankan tanggungjawab masing-masing. Bekerja, cari makan, sama juga macam aku. Aku nak cari makan. Jadi mana cara dan salur-galur yang boleh aku bekerja untuk bagi anak bini aku makan, aku buatlah kerja yang berkaitan dengan aku. Kalau tak boleh nak dalam satu jalan, mungkin aku akan pergi ke meniaga kecil-kecil ke macam mana. Janji dia tu jalanlah dengan baik. Betul, itulah orang kata apa, fokus utama kita. Inilah fokus utama kita, nak menyelesaikan masalah rakyat. Bukannya kita nak hebat bercakap ataupun hebat nak sini menyindir. Ada yang komen, aku menyindir PH. Memang betul. Aku menyindir Pakatan Harapan. Tetapi selepas Pakatan Harapan buat silap. Kita sindir dia supaya betulkan balik keadaan. Aku bagi kau contoh satu lah, cik. Kalaulah kata isu COVID hari ni, bermula daripada bila? Daripada pemerintahan Pakatan Harapan. Dan aku pernah menyindir Pakatan Harapan, kenapa engkau sekat pelawak yang sindir PH? Kenapa kau tak sekat orang China yang masuk ke Malaysia? Itu punca COVID awal-awal dulu. Aku boleh cakap benda-benda macam itu. Itulah tugas kita. Kalau aku nak sindir, kalau ada satu kesalahan, ada satu benda yang tak betul, kita sindir. Bukanlah hari ni, kerajaan hari ni nak dibentuk, engkau sindir, jatuh lagi sekali, lepas tu kita nak tubuh balik kerajaan, sampai bila kes ni nak selesai? Itu yang menyebabkan aku letak sebagai rakyat Malaysia, aku rasa geram. Dan aku tahu engkau sebenarnya berpihak kepada parti mana. Kau pihak kepada parti warna biru muda tu. Aku tahu. Dan ini secara langsung kau terlibat dalam pergerakan parti. Dan pun kau pun tahu benda tu. Kenapa tidak bagi masa diorang 100 hari, dan kalau diorang buat salah, kita bagi tahu dan bagi tahu jalan penyelesaian dia. Zaman PN pun aku ada sindir juga. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin tak buka parlimen bersidang untuk rakyat? Aku pun ada sindir juga. Bukan aku tak pernah sindir. Aku pun sindir. Bagilah satu solusi, pergilah buka parlimen cepat. Biarlah rakyat boleh tengok perjalanan untuk membahas isu-isu rakyat. Bukalah segera sebab rakyat tengah susah. Aku pun sindir juga. Tetapi selepas kerajaan buat silap, bukannya kerajaan baru nak dibentuk, engkau dah terus hukum, engkau dah terus sindir, engkau post video-video yang menyindir. Itu yang aku geram. Aku bukannya backing dekat kerajaan yang ada hari ni yang kita rasa macam, oh inilah, bagilah masa je. Bagilah masa dulu. Kalaulah kau nampak kementerian katakanlah kesihatan buat benda tak betul, kau tegurlah. Tetapi hari ni cik, untuk pengetahuan kau, RTK hari ni yang harga RM39 ke RM40 lebih,
KJ dah umumkan harga shilling dia cuma RM19 je. Kau nampak tak? Bila KJ mentadbir Kementerian Kesihatan, satu pembaharuan dia buat. So kita nak kutuk dia ke? Benda yang baik kita teruskan. Kan? Janganlah jadi orang kata apa, pemikiran tu terlampau sempit sangat. Engkau dah matang, babe. Aku dah rasa engkau dah lama, kan? Engkau dah lama dalam tu. So pemikiran kau kena berubah lah. Janganlah sampai kita ni pula nak sekolahkan kau. Aku ni bukan, sebab tu aku cakap, aku ni bukan atas dasar parti, aku bercakap. Aku dasar rakyat. Sebab hari ni aku duduk dekat kampung, cik. Aku tengok macam mana makcik-makcik kampung, pakcik-pakcik, orang muda dekat kampung ni sangat struggle, sangat sengsara. Dengan makcik-makcik. Kau tahu ada satu jalan dekat Keluang tu, dekat barisan nasi lemak world tu, banyak peniaga-peniaga Melayu kita dah tutup kedai, dah gulung tikar dah. Dah tak boleh survive. Semua sebab apa? Sebab pandemik COVID ni. So fokuslah sikit untuk kita selesaikan masalah ni. Bukanlah kita nak menghuru-harakan lagi. Matured. Matang je. Okay? Ngopi dulu, jangan panas-panas semua. Yelah, benda saya okay, ni adalah ruang lah sebenarnya. Wah, seronok juga. Aku rasa aku boleh buat buka podcast sebab pada aku malam ni minta maaf ya semua. Ini adalah memberi ruang kepada Syarul. Tak apa. Ada yang bertanya tanya pasal tu. Jadi okey, bila ada yang bertanya dan aku sendiri pun tertanya, aku boleh jawab. Tak ada masalah. Aku boleh jawab. Kan Syarul dah jawab. Syarul dah bagi tahu.